wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat kurnia-Nya. Allah himpunkan kita malam ini dapat sama-sama kita solat jemaah maghrib, dan alhamdulillah juga Allah memudahkan urusan jemaah semua dapat hadir, dan Allah memudahkan juga urusan kita punya guru iaitu Ustaz Haslin Baharim pun dapat sampai juga. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, pihak surau menjemput Ustaz Haslin Baharim menyampaikan kuliah maghrib ini yang bertajuk Antara Merdeka dan Hijrah, insya-Allah. Sedikit pengumuman, kalau boleh minta semua pakai mask, kalau boleh mana-mana yang tak ada minta boleh pasing-pasingkan Apa? Lagi mas. Lepis. Oh, insya-Allah syifa. Mana ni mic ni semua? Ini sekali. Okey. Semua mic. Ni mic. Banyak. Oh ya. Tak pakai tak boleh. Buat sini. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
Sadaqallahul azim. Terima kasih sebagai pengurusi majlis, khususnya barisan kepimpinan pengurusan surau Kondominium Langat Jaya, dan khususnya kepada semua ahli-ahli jawatankuasa tadbir surau, khususnya saf kepimpinan masyarakat khususnya di kondominium ini dan juga yang di persekitaran yang dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini julung-julung kali saya rasa dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Saya pun sebenarnya duduk di Kuala Selangor. Jadi bukan jarang ni, payah saya nak ambil kuliah jauh daripada Kuala Selangor, jauh. Tambah-tambah lepas saya keluar hospital selama 4 bulan sakit, jadi saya pun tak nak jauh-jauh. Jadi dalam masa ni duk fikir balik, PKP ni selama 4-5 bulan kita tak berkuliah. So saya rasa Allah bagi rehat banyak sangat dah. Cuma sebenarnya saya tak tahu langsung malam ni, tak teringat langsung yang malam ni di sini. Anak saya pun dia inform, mungkin dia terlupa nak remind saya kot. Jadi dia kata, abah, dan kebetulan ni saya nampak berserabut sekarang ni, bukan apa peluh-peluh ni. Tadi meraihkan mak saudara saya, iaitu isteri kepada Allahyarham Ustaz Nasuha Ahmad, kalau tuan-tuan dia kenal, Imam Masjid Subang Jaya. Yang hari ini anak dia jadi Imam Ustaz Amran Nasuha, itu sepupu saya. Jadi dia membuat kena syukuran sempena hari kelahiran yang ke 17 tahun terbalik jadi 71 lah. Ya, mak saudara apa 17 tahun kan, mak saudara tiri ke wallahualam. Jadi mak saudara 71 tahun. Jadi sebenarnya saya ada janji dengan seorang datang rumah di Kuala Selangor daripada PJ. Jadi saya minta Datuk kita jumpa kat Shah Alam di Subang Jaya sebab nak meraihkan mak saudara panggil. Itulah yang ada pun, mak saudara yang rapat dan sebagainya. Semua rapat, tapi yang akrab dia kecil. Tu yang bila anak kata, abah nak pakai jubah apa? Dia kata, asal nak pergi berjubah pula rumah Tok. Malam ni ada ceramah kuliah di Langat Jaya. Ya Allah, selemah semangat. Rasa down ni kan, down. Benda berapa, benda tak ada atas kepala otak kita, tiba ada. Jadi tak apalah. Dan Alhamdulillah ditakdirkan pula Subang Jaya sini pun tak jauh, dekat, hanya 35 minit. Alhamdulillah pelan-pelan sampai juga. Dan terima kasih banyaklah kepada Pak Pengurusan dan Pentadbiran atau manajemen Surau Kondo Langat Jaya ini yang jemput saya pada malam ini. Dan 2 hari 3 hari lepas road tour di Kota Baru, di Wakacayeh, di Panji, Pauh Panji, di Bacok. Semalam balik, tadi Setapak. Bila dah mula PKPP tu longgar, jadi semua macam rindu nak dengar ceramah. Cuma setiap malam sebenarnya, tak tahulah malam ini sini tutup sampai berubah. Bila buka, sebab malam ni saya ada live dengan Datuk Nur Hafizah Musa dalam bicara FB bersama saya dan bersama suami beliau, itu Dr. Azhar Yaakob. Kalau sini tak masalah, ingat saya nak mohon buat live. Tuan-tuan nak balik lah, ni live FB, tuan nak dengar, melantak ke tuan-tuan lah. Nak balik tidur tu pergi lah, tak ada masalah. Jadi yang tengok dalam tu alhamdulillah lah, sambutan bagus, paling tidak pun dah 300 orang tengok. Dan ada penaja yang taja program kita subhanallah daripada bulan Ramadan sampai sekarang. Ya, jadi alhamdulillah, moga Allah berikan mereka kelapangan rezeki, lapang, ya, kehidupan mereka bahagia insya-Allah. Jadi nak sembang tajuk apa malam ni kot? Merdeka Hijrah. Tak ada hal lain lah, tu tajuk. Daripada Bacok, Kelantan sampai Melaka di Setapak. Ni bukan Setapak ni, lebih dah sekangkang dah ni. Ya, alhamdulillah, dalam keadaan kita ni diuji oleh Allah dengan pandemik COVID-19
yang masih lagi orang kata tak reda tiba, masih bersambung. Hari ni tak tahu berapa orang pula, tak check pula tadi. Saya selalu check sebab saya buat live. Saya akan maklumkan kepada para penonton live FB saya, dan kita harap insya-Allah lah moga-moga yang kita nampak ratus itu, puluhan itu ialah bukan di Selangor, bukan di Kuala Lumpur, tapi kluster-kluster LD, benteng LD Lahad Datu, kluster-kluster telaga dan sungai di Pumpung, Lokstak, dan mereka telah PKPD. Dan hari ini pula semalam dapat maklumat kluster laut pula. Jadi daripada telaga Baling guna pergi sungai Pumpung, Lokstak, pergi pula ke Sabah laut. Lepas ni tak tahulah apa menatang nama lagi, kan? Tapi kita kena terima seadanya sebab ini semuanya Allah saja buat. Walaupun Donald Trump kata it's a Chinese virus ataupun China virus, mungkin betul kata beliau, dan mungkin tak betul. Tapi ala kulli hal, buat tak buat, kalau Allah kata tak jadi, tak jadi, kan? Saya tengok tuan-tuan mari buat sejadah, pakai mask sebagainya. Dan sebenarnya sejadah dan ambil semayang di rumah tu sunnah mari masjid ialah ambil semayang baru mari, bukan mari dengan azan terus celapak main. Tak, ambil semayang dulu, tu sunnah. Sebab setiap kali kita ambil semayang gugur dosa kita, kan? Jadi sebenarnya ada relate dengan sunnah Nabi SAW. Bawa selendang sendiri, buat lapik, bukan tunggu sejadah surah dengan masjid. Kita jenis malas, kan? Tu dikira harap masjid. Lepas tu kos cuci tu semua tu yang bau hapak, bau macam tapak kaki orang pijak, tempat sujud kita bau ayat liak basi dan sebagainya, kan? Kaum ibu pula malas nak mampu nak ambil berbalik ke serika ke apa, basuh kat rumah ke, tak mau tolong. Benar kain telekung semua tu betik lalak penuh. Kok nak ambil basuh buat kebaikan amal soleh, kan? Ni dululah. Sekarang ni masing-masing buat sendiri, kan? Di highway. Patut malam ni saya balik rumah mak saya, Taiping. Tapi kerana dengar hak ni, jadi saya kata mak balik besok pagi. Betul ayah saya meninggal bulan Julai baru ni, 76 tahun. Jadi saja balik duduk kosong ni, alhamdulillah. Jadi ala kulli hal, perbincangan kita berkait dengan persoalan Merdeka Hijrah. Saya pun rasa saya tak nak fokus sangat benda tu, tapi saya relate. Saya tahu tuan-tuan semua dah dengar dah hijrah. Yang kita tahu hijrah ni dah fizikal, hijrah tu dah tak ada, cuma maknawi saja yang wujud, iaitu jihad dengan niat. Hijrah tak akan orang kata apa, menepati perancangan dia kalau tidak ada jihad, tidak ada niat. So bila orang tanya saya, baru ni forum di Kementerian Dalam Negeri, baru ni hari Khamis baru ni lepas pergi ke Kelantan, tajuk dia ialah tentang nak relate hijrah tu apa nak sebut zaman sekarang. Lalu saya kata hijrah sebenarnya bermakna yakni pembaharuan, tajdid, pembaharuan. So maksud dia tajdid ini sama juga, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dari hari ke hari. So dalam bahasa falsafah para sahabat mengatakan hari ini mesti lebih baik daripada semalam, dan besok lebih baik daripada hari ini. Bermakna itu tajdid. Iman kita ni yazidu wa yanqus, kan? Iman kita ni yazidu wa yanqus. Iman malaikat tak macam kita, tambah tidak, kurang tidak, dia straight, kan? Dia iman kita ni yazid wa yanqus. Bila kita tahu iman kita yazid bertambah, yanqus ini berkurang, so kita kena tajdid. Apa orang putih kata tajdid ni? Pembaharuan apa? Kalau rumah renovation, kalau orang renovate, sama juga, kan? Takkan gigi tarik bagi cekang, telinga bagi panjang sebelah tu renovate orang. Renovate kereta tu mungkin kita buat aksesori lebih. Yang penting tajdid, pembaharuan. Sebab benda pembaharuan ni payah. Nak relate dengan hijrah ialah perubahan, perpindahan. Minta maaf lah, jangan marah lah, sebab ada orang sebut pelarian tu memang tak kena sangat. Memang tak kena sangat. Tak apalah tu hak dia bercakap, tapi memang tak kena sangat. Kita pun rasa terkilan juga bila ada orang kita cakap hijrah tu umpama dia macam pelarian. Benar tak boleh sebut, sebab pelarian ni dalam kitab-kitab sekolah dulu pun sebut dah tentang westernization, yang mentakrifkan Nabi tu pengecut sebab tu dia larikan diri daripada Mekah, sembunyi. Kan nampak macam lari ya, sembunyi. Lepas tu minta Sayyidina Ali duduk tempat tidur dia.
Macam lari, macam takut lah. Tapi dah, hijrah ini ada 3 komponen. Komponen pertama ialah hijrah itu akidah, yang ini perintah. Kena pegang gitu je. Ialah silap cakap tu, moga-moga dimaafkanlah ke kita. Tapi kalau jangan main-main hijrah ni, ibu-ibu di belakang, kita tak boleh kata hijrah macam ni. Orang duk hijrah pergi ke baik, dia pergi ke jahat. Itu bukan hijrah. Hijrah ni kalimatun thayyibah. Kalau la ilaha illallah tu kalimatul ulia, kalimah hijrah ni kalimatun thayyibah, dia baik. So jangan duk main-main. Kata hijrah, orang dulu rajin semayang, lah dia hijrah tak semayang. Itu bukan hijrah. Hijrah ini from negative to positif. Pegang tu je. Sebab hijrah ini perintah, yang ni akidah. Hijrah itu syariat, jalan yang Allah tunjuk dekat Nabi how to achieve ataupun sukses dalam pembinaan ataupun dalam pembangunan agama ataupun dalam peningkatan menggunakan agama. So Allah bagi hijrah, akidah, syariat, tariqat. Itu Allah bagi. Ya, dan Nabi Muhammad SAW pun sendiri kalau ikut fizikal dia, akal dia tak mau pindah. Ingat senang kan nak pindah. Duduk di kondo langat jalan lama, suruh pindah tempat lain. Kita fikir kos pindah, anak nak sekolah, bini kerja jauh. Kita pilih rumah mesti dekat dengan tempat kerja. Tiba-tiba diminta pindah. Pindah tukar, ni tukar pergi kerja dekat Johor. Kita ambil, kita dah lah orang Kedah, hantar pergi Johor, kata haram tunggu. Dia baca haram jadah menatang semua keluar. Kalau hak ganu natang kan, kalau Kelantan natang kan, kalau Kedah menatang Perak. Tu jom. Tu biasa standard bahasa orang utara kan. Dia mesti marah. Jadi Nabi sendiri pun tak mau pindah. Ya, tak mau pindah. Dah lah pindah bukan mudah macam naik burak pergi ke Al-Aqsa. Kan, bukan pindah mudah macam naik burak. Kena pergi jalan sendiri, kena jalan kaki, kena upah orang kafir, tunjuk jalan dan sebagainya. Masa itu kan penunjuk jalan yang hebat. Tapi orang jenis, walaupun dia kafir sekalipun, tapi dia profesional dalam kerja dia buat kerja dia bagi elok. Jadi hijrah ni adalah perintah. Dan nak berhijrah ini pula ataupun komponen hijrah ialah yang nombor 2, iaitu dipanggil ta'at, yakni patuh. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sabar dengan hukum Tuhan hang. Jangan duk tebiang ikut orang popok jenis buat dosa, jenis popok kafir. Kafir ada 2, kafir segi akidah, kafir dari sudut kufur nikmat. Allah kata waskuris ma rabbika bukratan wa asila. Ingat dah banyak-banyak pagi petang. Kalau ada masalah, ada problem, jangan cenderung nak pergi duduk makan dadah, jangan duk cerong nak pergi minum arak, jangan duk cerong nak buat dosa. Nak buat benda pelik-pelik, masjid pun tak nampak dah, surau tak nampak. Masjid tempat selesai masalah. Sahabat Nabi ajak doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Itu objek dia. Dia main waktu awal lohok tak masuk lagi, main awal orang zuhur lah, main etikah tak apa. Maknanya kata Nabi pun tak bagi duk etikah pada pagi pada tengah hari. Hang tak nak kerja lah, hang tak cari makan bini hang lah, pasal bawal sangat. Dia kata aku ada masalah hutang banyak. Nabi ajak doa tu, pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali. Sebab segala masalah ni rumah Allah, mai elok perkemah dan niat bagi elok, baru ada tajdidul hayat. Sebab tu orang bagi salam, Assalamualaikum, dia kata salam yang solat yang khusyuk. Bukan khusyuk hanya solat tak nampak apa. Khusyuk sama macam mabrur pergi haji, mabrurah pergi umrah, puasa yang apa nama, yang makbul, yang diterima, sama juga khusyuk ni orang yang solat diterima. Apa maksud dia? Ulama kata dia bagi salam kanannya, salam kiri je, he is better than before. Itu maksud dia khusyuk. Bukan khusyuk panjang mata, orang rokok mata sedap kan, orang sujud mangkit berdiri dah, dia haram tak dengar. Khusyuk mendatang apa begitu. Khusyuk maksud dia ialah iaitu orang yang salat lepas Assalamualaikum, dia ahsan min qabli, lebih baik daripada sebelum. Itu salat. Cuba cek list kita. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, ada orang semayang 60 tahun tapi apa pun tak dapat. Sebab apa?
dia tak sempurna pada sujud atau rukuknya. Nabi sebut dalam hadis sahih. Kita semayang bagus, tapi Nabi kata 60 tahun sia-sia semayang, tak ada apa. Tak ada apa. Lepaslah kot, tapi tak dapat apa-apa. Tanggungjawab lepas, tapi tak dapat apa-apa. Zero. Kosong. Pasal apa? Nabi kata dia tak sempurna pada sujud dan rukuk atau sujud atau rukuknya. Cuba tengok elok-elok mayang kita. Sujud rukuknya tak lurus bagi elok, sujud ikut dan. Ada orang rukuk letak kaki tangan kat betih. Siapa ajak tu? Orang tak kepala lutut dia tak betih. Nampak tak? Orang bila semayang seorang tangan dia ketiak kena kembang, bukan menguncup. Kalau main jemaah lain lah. Boleh sebab dia kalau kembang lubang siku masuk lubang telinga kawan. Dia buat begitu pengkak tu, orang tu sujud tak dengar bekak apa-apa, kepala siku masuk lubang telinga dia. Kan? Jadi dia kena kucup tengok keadaan lah. Jari pula kena sama begini, nak rokok kena sama ngebun dengan telinga. Semua benar kat takbir macam ni, tangan tak boleh kembang, dia kena rapat semua, kena menghadap kiblat. Kaki kita tahiyat tak ada bengkok mengkiblat begitu. Lurus ada mayang duk begitu, mayang. Jadi sebab tu kadang-kadang mayang saja duk syok sendiri, tapi haram tak belajar. Berapa ramai betul-betul demi Allah yang betul-betul solat, belajar tentang solat. Ramai. Dia berubah dia solat, tapi dia haram tak belajar. Benda mudah aja. Tapi kan dia tertipu dengan solat dia. Kalau puasa dia tahu korek hidung tu tak boleh lah. Kalau sekian-sekian tak boleh. Tapi solat jarang duk belajar. Walau dia belajar, dia bertaubat, mana yang masuk kelas solat dulu? Dia pakai semayang tu lah. Seperti dia lah. Baik mu'alaf pun sama juga. Kalau kita tak train didik dia, maka rosak solat dia, tak dapat apa-apa pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahu, benda berubah ni bukan benda yang mudah. Benda orang kata nak tajdid ni bukan benda yang mudah. Benda susah. Sebab tu kalau kita lihat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah memberi peringatan kepada kita, antaranya ialah cuba kita tengok bagaimana Nabi sebut dalam bahasa mudah, ala ukhbirukum bil mu'min. Kita nak relate ayat mereka sebab campur mereka dengan hijrah ni mudah aja. Buka surah Al-Hajj, iaitu alladzina immakkannahum fil ard. Dan saya baca tadi dalam surah dia, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Daud, kami nanti kamu jadi pemerintah di muka bumi, jangan duk pandai-pandai buat hukum ikut kepala kamu. Nampak Allah pesan? Allah pesan ke Nabi Daud. Nabi Daud tengah tak cerdik, bukan bodoh. Tapi Allah beri peringat wala Nabi sekali pun. Lagi kita yang ustaz biasa. Bila kita ada kuasa, lupa diri. Tak ada kuasa tak apa. Bila ada gelong. Sebab kita di Malaysia, siapa ada kuasa selalu dia cepat kaya. Gaji mahal, kan? Undang-undang tu kira ikut kepala otak dia. Jenis raja apa? Raja bukan Musangking, mana-mana. Musang janggut, Musangking lah. Nampak tak? Contoh dia lah. Dia buat ni income tax tak kena. Kita teruk bayar. Nampak tak? Rotek kereta tak bayar. Itu kudu geram nak jadi. Nampak? Itu standard lah kan. Tapi jangan lupa diri. Bila kamu alladzina immakkannahum fil ardi aqamu shalah, benda simple. Solat jangan tinggal. Kan? Wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Bila solat bagus, hang jangan duk tak buat, suruh orang buat baik, hang jangan duk tak buat, tegah orang daripada buat jahat. Kita kerana kepentingan rakyat, contoh dia tak apalah ikut je pada panak, nanti dia boleh undi kita. Itu standard. Yang tak takut Tuhan ramai. Kalau tidak takkanlah Musangking penuh dekat rauk tu. Musangking bukan tanam tahun lepas, tahun ni tumbuh. Ada orang jawab, tahu lah tu. Iya, standard lah bercakap. Nombor ada takut apa. Nampak tak? Sekarang bodok kalut gatai mangkuk. Apa hal? Sungai Buloh tu pusat rumah rumah judi, rumah perempuan jahat, laknat. Bukan baru bina semalam bangunan tu, siap dengan TMB, siap dengan ayak. Takkan berbodoh. Pasal jenis orang tak takut Tuhan, semua boleh buat. Betul tak betul? Ni marah ke apa orang? Putak kerah apa parti apa mampu pi lah. Tapi nak cerita betul dah panggil saya. Lepas tu panggil dah. Sama saya cakap kat Kelantan mumpung ni. Ni cakap takut. Beritahu lah pasal Pak Musangking bukan tahun lepas tanam betul tak?
Sampai 4,500. Orang Melayu ni bodoh ke? Tak nampak ke? Buta ke orang jabat tanah? Ha? Puan rasa tak kerti bahasa ke? Berani cakap itu? Tobat tak berani. Saya semah ni rila ni boleh. Tapi yang puan lah pula mampu aku banyak. Ha? Pasal apa? Sebab itu, ingat tak ni, campur ni merdeka bubuh bila apa betul. Kita bukan dalam TV kena ikut di mana perkara yang pertama ialah nak termuntah aku nak cakap. Ni radio Hakim kan. Bagi-bagi tu fakta. Yang mana walaupun rakam kat rumah dia. Cakap dia fakta around 10 minutes saja. Besok ada seorang setiap bulan ni bulan saya. Ya. Tetap pasal itu pasal dua anak perempuan Nabi Syuaib. Kan? Siapa lelaki dia? Nabi Musa. Bawa dia nama Nabi Syuaib. Tapi tak nikah dua orang, nikah seorang adik. Ada kakak dia terbunuh. Bila Nabi Musa tolong dia orang, Nabi Musa lari pada kejahatan atau Fir'aun sebab Nabi Musa pun nampak apa nama kaum Fir'aun mampu itu kan. Tu sadu Nabi Musa ni badan dia bukan gemuk macam ni. Badan dia sadu, dia tumbuk kau Nabi Fir'aun. Mampu itu kan. Itu kan. Kita badan sadu tapi Allah lembut. Bulu ketiak orang sadu. Dua atas bau nama kita. Ustaz yang dalam syubhat dia. Kan pernah punya sekarang jangan dalam duduk saja sudah ada hamba gini aku nak keluar hang tengok buah dada hang takut. Tapi nama Saifuddin Arab dulu. Bagi Sofi macam apa menantu Malaysia tu. Kan. Contoh dia. Jadi bila dia turun kata gini awak. Jadi telaga zaman dulu bukan macam zaman kita kat Malaysia. Telaga korek 5 kaki dia tak payah apa. Muarab kalau tetap pergi pengalaman Pakistan terus kepada Malaysia. Telaga dia halus. Tapi kalau baling batu sak ni cuba dengar. Agak-agak dengar tak dengar. Itu je. Dah lah. Kalau setakat tu ambil gayung orang ni tali saja ke 50 meter. Dia nak tarik kapui, buang masa aja. Tu bagi makna, main. Masuk besi tarik kan. Agak tarik. Orang main. Dua tu. Kalau angkat tu 5 orang 10 orang lebih. Jadi anak Nabi Syuaib ni antara peserta mengambil air. Lepas tu perempuan. Jadi orang perempuan ni tak Malaysia je first lady first. Arab ladies back. Duduk belakang. Ladies back. Kan? Nabi Musa pun tengok isteri kata. Lepas je orang buat. Nabi Musa pilih. Allah berdua ni Nabi air ke. Cara cakap romantik bro. Awet tu. Orang lawak tu. Allah berdua ni Nabi air ke. Betul lah tuan. Macam Naruto Shippuden. Dia kata kalau macam itu biasa berkena itu Allah. Ayah awak mana? Ayah kami sakit tuan. Baiklah. Bisa sekarang ya. Insyaallah kita pada Musa aku saja buat lakon. Jangan ayah tolong semua. Rumah awak terletak di mana? Rumah kami sebelah bukit sana tuan. Baiklah kalau macam itu saya bawa air ke rumah awak. Tak apa-apa lah tuan. Agak-agak tak terpikat dapat dandan itu. Orang perempuan bukan macam Islam kita. Cakap kita tu pada perempuan buka baju kita kata-kata lelaki. Dia pun jadi jahat. Dia pun jahat anaknya tapi kata-kata lelaki ni jahat. Setan. Kan awak ni cantik betul. Muka tinta. Kalau malam tak ada elektrik, memang tak nampak apa, nampak gigi. Macam Star Wars punya robot ni kan. Main begitu kan. Jadi hantar. Mereka hantar di rumah. Dalam bapa tu. Hari tu anak dia main jumpa yang suruh khusus pun. Kan suruh khusus buat apa? Antaranya lah tadi sebut ayat tadi Allahu Akbar. Antaranya iaitu ya abadistajil
ayah Nabi bukan Suhaib di pondok ni. Nabi Suhaib pondok ni boleh tak terima. Ada macam ni. Ada macam ya, ni Suhaib Nabi bro, bukan sembarang orang. Jadi kenapa? Dia kata istajiru ya abadi. Ambil dia jangan kita. Saya buat dari. Sebab ciri-ciri kepemimpinan tu ada. Mesti pemimpin mesti kuat dan jujur. Bukan kuat nipu. Kan? Kuat dan jujur. Ramai orang kita suka cari pintar, tapi orang pintar ramai tak jujur. Yang jujur itu pintar. Ada orang kuat tapi bohong. Lepas tu Nabi kata orang perempuan kalau nak dapat menantu lagi, nak nikah anak perempuan apa kena tengok dua benda, agama dengan akhlak. Bukan agama saja, nah yang budak tu dari kita tapi cakap sepok anak kita. Ada orang ada akhlak, asal orang mati ada lemah kat surah muka dia. Asal ada muka dia main masjid, petang habis tu orang mati tu. Dengan sendiri menjadi calon perwakilan penduduk orang yang sebagainya. Asal orang mati dia tu. Nampaklah. Saya boleh kayu dia semua. Ada orang mati. Soalan 4. Ni mak lima yang luar mati. Asal orang mati dia ada masjid. Jadi tapi mayang haram. Jadi pakai tu ada pakai tu. Saya lepas tu berani kita tanya pakai tu lah. Zaman-zaman lah dalam Facebook, IG, Instagram, Instagram datang lagi kan. Apa tu Telegram bagi hai minat usul mana dia mak karena ingat karena kawan-kawan datang saudara mak apa namanya Roslan kawan apa mau mulut kawan apa kawan nak kenalan amai lah ayah ada kita memang dia nak apa dia nak kita kawan dia zero kita faham tu sama kan nak tanya fikir apa kan rumah dalam perempuan dia di rumah yang gini-gini kawan universiti dia tu kan kita tengok orang lelaki dia nak rumah perempuan 20 takkan 24 aku pun orang boleh bukan betul lagi wajah apa kan pada dah masuk kali tak banyak yang kedua ada kita batu ya batu kita tidak betul kita betul ya ayo orang TV ayo foto kita tahu putih betul jadi nak bagus semua kan tapi dia pun mana dia boleh tengok mak bapak itu ada syariah ada sebudi di muslim alhamdulillah bukannya bagus pakaian bagus tengok pakai semua tudung labu pakai stokin ada baju semua bagus takkan kita nak dia tapi jadi tapi apa ni kita lagi apa nama ni itu dia ya benar bagus tapi kalau lagi orang perempuan ada rumah tadi dalam kamu orang lelaki ni kahwin dan dia fikir apa cantik sombong lah kau macam sombong dia tinted original confirm kalau pergi ke JPJ kelihatan tak apa agak dia boleh tinted lebih 80 apa sudah mata kan orang akan cantik-cantik Nabi sebut Nabi sayang tunkahul mar'atu li arba'in tanya dia pegang dia jawab tu dah jawab jadi mau kan kalau nak kahwin ni nak cantik itu dulu jadi bodoh kan tak tanya soalan macam anda tapi cantik orang gila orang cantik Nabi lama yang kedua Nabi kata apa tak cantik tapi keturunan dia hebat anak Nasri bekas speaker kan jadi pokok lepas speaker dia pokok ada dua itu kan lepas tu pula tak apa lah salah kan tak salah yang tiga apa atau salah kan tak salah ada orang
kita muka lagi ni, orang ada kodrong. Oh, yang berlaku jahat dalam jadi sebenarnya atas membuat kodrong kan, kodrong orang. Kan? Muka komen kita ni. Muka cukup. Kira banding aku kira 2 kali aja. Lagi kan? Tengok laki dia, dia pakai suit namanya. Bini tak lawa mana pun. Mai depan saya aku sembang masalah rumah tangga dia. Laki handsome gila. Bini tak lawa mana. Pada saya kita tak lawa bini kita lah. Kita nak apa nak lawa bini kita juga dia cakap boleh lawa pada dia. Buat ganti dia. Ani kan. Tapi jauh 2 minggu sudah. Jantan ni 2 minggu lepas tu. Salah lah. Tak salah. Dan Nabi sebut nombor 4. Didi ni kahwin perempuan tak nak agama. Dan Nabi berikan solution. Kita kira macam mana dapat? Nabi kita gini. Kalau nampak yang cantik, kalau nampak orang yang hebat, nampak dia apa ada banyak. Cari yang agama. Fasfar bizati din taribat jalan. Apakah agama ni sukses? Happiness dia pada dia lain. Dia family. Tapi salah tak yang cantik tak salah. Tapi kalau dapat 4 tu memang diburinya. MC 2 bulan. Bagi obat. Dan kalau dan jadi buang juga. Tak ada macam ni. Untuk aku celaka ni kena bagi yang abang semua kecil diri tahu. Kenapa ada? Sakit jantung, tambah jantung begini di akhirnya jantung bunyi kan. Terlalu begini. Elok je. Lupa pengkau. Sebab ada orang tua pergi makan, orang tua bila umur. Bini dia layan. Nak apa? Layan kopi yang ni. Tanya soalan pasal. Mudah digila apa dia sendiri. Begitu kamu hanya layan rokok itu. Faham tak, Dik? Kalau mau nak apa? Ni kopi yang mana apa? Mana sudah? Tanya mama, jangan pintu mama. Tanya abang, nak minum tak? Kopi. Kita cara dia. Dia bilang pakai apa? Bayar untuk masak, makan. Mulut ni mak dia apa video. Dia pergi dah. Potan ni. Lah ni pasal kita buruk kat dia terima. Tutup banyak. Bor double. Biru. Lama sejak Covid kan. Sejak Covid kita tak nampak abang lama. Itu testik. Abang sehat ke? Umur dia bini halang tak tengok. Dia bawa tukar dulu. Lepas makan, kira lepas nak beli ke apa? Boleh nanti kau tanya apa memang nanti kau nama ni nak apa betul kan? Lagi tu macam ni yang. Lalu dia akan jadi semua 14 hijab kan? Apa lebih dia membahagi kilcin. Dia balik sedap balik punya lupa buat makan. Elok dalam ni. Maka abang boleh nak ke apa cinta berbalas. Abang ya dik tokat. Tokat terus balik. Kalau dia makan dia tak akan sakit. Bapa layanan kita mah lama. Saya tengok orang saudara guna main punya kusurannya. Lagi nak bawa lah mungkin dia tengok sama-sama dia pakai lah. Tak apa benda salah. Benda bukan tak betul. Kan sebab tu perempuan ni dalam rumah kita perlu tengok ada pembaharuan lah. Ada perubahan, ada pembaharuan. Ini contoh dia. Jangan duduk macam Pak Longgang dia kurang. Kan? Berangan tua rumah ni payah duduk rumah tidur makan. Orang tu buat apa? Kan? Bayangkan tengok kadang-kadang besar kadang-kadang kita hidup masak. Saya bulan kita buat dan bonong. Pada bonong. Ayam kopi macam orang usul. Saya buat. Dekat 3-4 orang tengok. Ribu. Yang pun ceramah 5 ribuan. Yang pun gerak tu. Dan buat ayam kopi dan bonong. Dekat 3 kata lebih 3 kata 50 ribu. Tengok saya punya ayam kopi tu. Ya 5 minit pun ceramah 2.5 ya.
aku nak upah passion lah. Aku start buat air kopi dan gula. Pasal apa upah-upahnya kita rasa orang tu ustaz ni buat satu benda yang aktiviti, maksud dia apa? Maksud dia bini kita pun sama juga kat rumah. Kalau fikir hidup haram pun masuk mangkuk pun bayar. Tak suruh masak nasi goreng bang, buat nasi berani bang, kita buat lah, tengok YouTube. Beli apa nama beras, lebih pun kita masak lah. Gigi seronok, anak-anak bersyok dengan kita. Kita nak bini sugih bagus, kita perangai dia baru kaya di rumah. Habis-habis main game, boleh tengok pula bernama big stage dan sebagainya. Ayat, itulah macam kita, bini muka ni semua kapal. Kata tak ambil lagi musai pok balik itu. Kita nak bini kita bagus, tapi kita pun ajak lagi ni sama juga. So, sebab tu dalam rumah ni kena dapat tragedi. Kena berbantuan. Sebab itu bila anak Nabi Syekh kata, ya abati, sewa dia. Tak ada benda boleh sukses wajah orang dia, melainkan orang yang ada kekuatan, dan kekuatan itu dikuatkan lagi dengan kejujuran. Kan? Tapi jujur ni banyak benda nak buat kerja. Kalau jujur, buat bukan buat tubuh badan saja, buat mental, buat rohani, buat jasmani. Jadi dia kalau jujur ni buat kerja ikhlas, buat kerja amanah, buat kerja luhur, praktekkan goyak, kecek, juru. Nampak tak? Kalau jadi imam, bukan jadi imam kerana gaji mahal berapa sedar, yang bawah tak sedar. Bukan jadi Bilal, you amanah, amin. Jadi Bilal amanah, bukan tunggu gaji mahal baru sedar, gaji tak mahal tak sedar. Tak. Bila you dah pegang jawatan imam atau Bilal atau apa sahaja sekalipun, amin. Jangan hang pintar, curi tulang, tapi kena amin. Kan? Kena mayang Allahu Akbar. Tak ada seni langsung takbir. Dia tak dengar lah, tak baca nak tak dengar selawat. Saya dengar, tak dengar baca itu ini. Kalau tengok orang-orang confirm tak ada semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Confirm 400 semua kena 100. Tengok. Bang Allahu Akbar. Bang musuh saja dia banyak syarat tak main syarat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sini. Pergi majlis berisyarat. Ya Allah azza. Subhanallah. 259. Dia dah kena rumah ni. Lawa ke sudah. Kita tinggal mana depan. Sudah. Pergi majlis. Allah. Bangku saja pun habis semua. Belum habis. Dia khaysyum dengan Al-Quran. Ada teknik, ada apa dia dalam macam. Saya imam daerah Kelantan kita ajak orang teknik berjaya perempuan berisan. Jangan lepas rajut bila iman tak akan berkira Allah. Atau orang aku nak baca lagi sekejap. Lepas bila tak balik-balik baru buka. Dia keluar komentar, telekomentar. Imam banyak. Nampak? Baca hari ni lah elok. Kumur tak mana, berhenti tak mana. Kalau sampai pendek, jangan baca panjang lah kan. Sambung kot dah. Tak boleh. Khutbah ni bukan baca berita. Khutbah ni marilah kita bersama. Nada itu nasi itu kena bentuk al-khatib. Al-khatib bukan al-qari. Al-khatib orang berpidato. Al-qari orang yang membaca. There's difference between al-qari wal-khatib. Nampak dia ada macam bangga kita orang rumah kita tarik azan habis suara apa bukan pasal kerja amat tak bukan kerja amat tapi al-amin kena we must have tajdid kena ada pembaharuan ini je lah maka dia Allahu Akbar main dulu dah sedap kan Mama tu bila dia baca tak dengar dia tak sedap dulu memang tu saya mahu Allah ada rokok aku. Dia pun dipertiakan. Nampak bodoh. Sebab apa? Senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Makcik dah khairah. Allahu Akbar. Dah dah. Zuhur. Ni Allahu Akbar. Alhamdulillah. Macam mabuk. Macam azan. Azan doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kata buat doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa dia kena pendek sebab panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Jumaat aku geram dah bila suka panjang apa azan tu. Pendek je. Imam tu, Assalamualaikum. Dah imam tu pun 70 tahun. Apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai kita apa? Panjang. Sama ada khutbah sama. Dia saya mengajar apa? Amal. Saya kata siapa ajar khutbah dulu si banyak ni. Ini apa nama ni? Ada tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya, Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, nampak? Dia ada different. Khutbah pertama panjang. Kalau khutbah kedua panjang, kalau pertama something wrong imam. Khutbah pertama alhamdulillah barakallahu seminit. Khutbah kedua baru nama tuanku baru kedua nak tunggu dulu. Sultan betapa aku dah khutbah sultan mati apa. Pasti begitu kan kita baca rakaat pertama panjang, baca surah al-Fatihah. Itu kalau ada imam baca rakaat pertama pendek, sudah banyak makna tidak ada adab tentang diri imam. Sah solat ni tak salah tapi adab. Yang sebab di dalam hidup ini mana dia sebut tentang pembaharuan, tentang tajdid, tentang perubahan, tentang kejujuran. Apa dia buat kerja kena amanah. Buat kerja kena sungguh-sungguh. Buat kerja kena tekun. Macam dia belajar sekolah. Sekolah Jawa Barat. Jam 4 mereka boleh main-main. Kami kerja kena baca. Lepas mari baca Quran. Bukan nak cakap main game PUBG berotak-otak. Kami tak tahu apa pun tapi main. Bila balik sekolah petang kafar, main bola petang-petang. Lepas tu letih batuk lah. Dan bila nak pandai? Tak faham? Tak ada makan aku kamu tadi. Ini contoh dia. Kita dah biar anak duk main petang balik kafar dah. Bila hari balik tu satu. Lepas tu tambah 2.5 sekolah kafar. Balik 5.5. Lepas tu biar duk main, nak geret, nak pasti apa semua. Sampai pukul 7. Bagi mandi, lepas tu dia kurang kita tidur mengantuk. Macam mana nak pandai? Sebab mak bapak tak boleh nak manage time untuk anak dia. Nak bagi main, satu hari jom kita pergi jogging, naik pastikan naik garat di taman mana-mana. Mak 12 km. Biar hilang kalau betul tu. Betul. Macam mana nak manage? Itu jadi. Mesti ada pembaharuan. Jadidu imanakum. Kamu dalam memperbarui iman kamu. Why? Because of iman yang yazidu wa yanqus. Iman itu sentiasa bertambah dan juga sentiasa berkurang. Subhanallah. Cuba tengok kita tadi kan. Bagi sebuah merdeka mudah ada rekahkan diri. Tapi apa yang ada pada ayat ini, ya, surah haji ini, ayat 1 sama dengan hijrah. Memang cantik sangat kalimah tu sebab kita dah ada diri. Kita tahu. Dosa. Kita pernah dengar hadis sahih. Orang yang salat 5 waktu. Orang yang berpuasa daripada Ramadan ini Ramadan lepas. Orang yang haji kan dia bagi berkafar lima bainahuma. Merupakan penghapus dosa di antara kedua-duanya. Maksud siapa sembahyang maghrib tadi dia akan ampun dosa kita. Ataupun semayang maghrib tadi ampunkan dosa lepas asar. Pada kita semayang isyak ni, semayang isyak mengampunkan dosa lepas maghrib.
subuh. Semayang subuh itu mengampunkan dosa lepas Isyak. Kemudian kita semayang Zuhur, maka mengampunkan dosa lepas subuh. Kemudian kita semayang Asar, mengampunkan dosa lepas Zuhur. Kemudian kita semayang Maghrib, mengampunkan dosa lepas Asar. Maknanya kita, we have no sins. Secara zahir ayat. Sebabnya kita tidak membuat kerajaan. Allah beri kepercumaan tentang persoalan dosa pahala ni, especially khususan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why you waste your time? Buat apa kita buang masa kita? Pada pergi haji pula, Jumaat, al-Jumaat ila Jumaat, kafaratul. Kita main Jumaat ni, Jumaat ni, hapus dosa kita 1000 kali. Kita baca surah Al-Kahfi, Allah lindungi kita kan? Daripada sampai Jumaat dan sebab kita tak buat. Sebenarnya kita ni bersih. Cuma yang nak buat nilai value added ialah amalan soleh. Sebab itu terutama Allah sebut dalam Quran apa dia? Wal asri innal insana illa alladhina amanu wa amilus soleh. Iman apa benda kalau tipu nak derma tak orang. Iman datang apa kalau tipu nak kata. Iman datang apa tipu nak sembah orang. Amal soleh ulama kata adalah sedekah jariah wakaf. Itu yang mana soleh. Maksud sedekah-sedekah yang paling kuat yang boleh memantap, mengkonkretkan hidup kita bukan di dunia. Allah dunia kita sakit betul dah. Dunia sakit kepala, bini cari penedol. Bini cari apa seperti soda. Bini cari apa nama sakit madu lebok. Tapi kalau sakit dengan ubah, pada kita ni we have no sins. Tak ada dosa mana. Tapi janganlah buang masa kita buat dosa. Ini kan Nabi yang kata dalam TV3 tuliskan barang sesiapa yang solat 5 waktu sehari semalam diibaratkan dia mandi dalam sebatang sungai sebanyak 5 kali sehari. Maka tidak ada daki melekat pada tubuh dia. Oh sedih. Tak ada dosa. Bersih. Allahu Akbar. Tapi sayang berapa ramai kita semayang. Tapi sayang berapa ramai orang bangsa Melayu boleh semayang. Mari tadi penuh makan. Tak fikir hormat waktu. Orang tak semayang, waktu dia tak hormat. Sebab tu bola sepak Malaysia dia hormat pandangan para ulama. Dia tak main pukul 8 kan? Dia tak main dekat tempat maghrib kan? Dia main pukul 8.50, 8.30. Asyak tak bola masa dia datang. Dulu pukul 8 start bola lah. Orang main dalam itu. Ada maghrib waktu 7.45 dia lah. Dalam sana orang start bola tu kecil. Pergi beli tiket main tak pergi. Ya. Memang saya macam main-main tapi tu rezeki. Kan Nabi dia kata, Rasul Amri Islam, kepala perusahaan Abang Raja Apa dari Republik Islam. Bakal saya nak buat apa cerita dia nak buat rumah. Kan rumah. Kita berbicara tentang rumah, kata dia rumah dia buat. Kenapa saya tiba itu? Jadi banyak properties. Jadi banyak tanah sekarang. Dalam pengurusi syariah. Compliant, syarikat koperasi harta. Kita dapat ni projek di Kelantan hampir banyak. Di Masbah dan sebagainya kita beli. Atau orang Cina pun tak boleh jual. Dia bagi kita ada 20 ejen. Cina tak boleh jual. Fake jual same. Kita buat. Pada setiawat 3 biji kita jual. Pada setiawat BSA. Pada setiawat. Dia pada mati. Dan lebih awal. Itu kan. Terlepas kita jual aset kita 437 juta aset rumah. Itu doa. Saya bukan dari projek. Saya hanya dari syariah compliant chairman. Itu dah. Ada seorang letak tujuan. Dia kepala. Dia buat rumah. Dan belut dia rumah lain. Tapi kata rumah ni nak bina. Dia kata tapi itu orang salah. Macam orang-orang. Boleh kami 49 duduk sofa. Mana boleh duduk sofa 49? Perempuan ni 10 orang je. Kita apa pindah pergi dah. Kalau dah habis dah cik. Bukan orang. Itu tak berkat. Mungkin sebab tu buat Allah uji kita boleh siapa dia buat. Contohlah ayat contohlah. Jadi apa-apa ni. Dia tulis 200 meter. 200 meter apa? Sampai 800 meter. Saya pun dah terkenal apa. Tapi saya malah nak cakap banyak. Pasal murah. Dia apa? Early bird. Apa? Angry bird. Bird early bird. Early bird. Early bird.
Daripada dia setingkat 3. Maklum untuk 120 kilo naik atas. Macam burung ni. Sampai setiap tengok. Makcik main mana? Main daripada ni ulangnya. Betul tak kan? Makcik tapi nak pergi umrah. Ya, agak hari mari dah ni. Oh, dah tak ada makcik. Allah. Bila tak ada tulis kat bawah tu. Ada Pak Buddha tidak ada. Dah tiba. Yang kadang nak pakai orang pergi kita reka pula 4 dapat lah kosong. Mana pergi apa? Leher baru tengok turun kat Afrika Selatan tu. Kawan saya turun kat Habsyah Ethiopia 18 jam. Muka macam kerupuk air nak tengok. Dia kata ahli Ethiopia hari 3 hari. Dia. Wah happy 49. Pergi hari kali. Ngaku mahal sikit berapa? Aku pergi dengan pertama Saudi Malaysia direct flight. Mahal lah. Aku nak bagi hampa first class tambah 2,000 1,500 je. Business class. Hampa tak mau. Hampa nak naik Biman Air kau tu. Turun-turun dia buka Malaysia. Kau tak boleh dia ramai. Rupanya dia kau berada dulu. Nampak tak? Ada-ada ini kau siapa tipu tiga tu. Tak boleh. Tak mana. Tak jujur. Sebab tu tak barakah. Boleh hotel sini. Hotel duduk dekat sebelah hotel belak tu. Orang tua-tua bila orang nampak. Dia nak selapak dalam kebak. Dah kebak dalam hotel tu. Saya tak suka duit itu. Kepamat. Aku penat. Kita punya cantik lagi. Sama macam abang kita lagi bukan depan. Dia duduk dengan tukar-tukar bila. Contoh dia. Sebab apa dia tak mana? Sebab dia lempak ini kita kena ingat. Bila anak Nabi Syekh kata ayah, Nabi Syekh kata yes exactly. In looking for people to hire, you look in 3 qualities. Integrity, skill and energy. If they don't have the first, the other 2 will keep you. Nak cari staff, kena tengok 3 benda yang cukup hebat. Pertama, integrity, agama dia, akhlak dia. Yang keduanya, skill, kemahiran dia. Yang ketiga ni kekuatan dia, betul. Tetapi if they don't have the first, kalau dia puas cari tak ada yang utama, the other 2 cerdik dengan mak ini, dia boleh rosak. Kita tengok Global Bank curi duit mana lah kau? Ada tak? Dia ambil duit kita, ambil duit bang Fosil kan, kalau tuan akun ambil akun ada berapa ribu kan, katalah 10,800. Saya tahu tak? Tak tahu. Dia cerdik, pintar, tapi tak jujur. Ni semua ni saya tahu semua ada akaun ATM di PP. Dia tak pandang hak 37 duit tu. Dia tak pandang hak 4 balik tu. Dia tak pandang hak 67 duit tu. Dia pandang hak ringgit je. Kalau ringgit pun bila buku tak nampak, dia nampak hak habis. Dan 205. Balik nak datang. Ada lebih miskin. Lebih sikit apa? Aku tak tahu lebih balik. Dia tahu obat tak tahu nya. Dia buat diri hak sikit tu lebih banyak. Orang cerdik. Akhlak tak tahu. Tuhan tak takut. Tak ada. Dia cerdik badan kuat, otak kuat tapi tak jujur. Kan? Kalau tak komplit, betul dia. Bank ni dia memang masalah. Ada seorang bank. Sebuah bank. Dia ambil contoh ni. Ni, saya dulu sini. Saya ambil imam, saya ambil abang, ICS buka akaun. Budak-budak dia. Hampa nak pergi mencuak. Nak berbagi situ. Aku buka akaun dulu, aku ada main saham sikit. Hampa tak buat apa, aku semua buat kerja. Cukup jual kita di Bandung. Budak-budak muda potong. Bandung je penting pun. Kita pergi Kerabi. Kita pergi mana-mana Phuket. Pergi Hanoi, Phuket, Krabi. Budak-budak semua pergi Krabi bang. Sama lah, dia tak tahu. Jangan macam-macam ambil tam-tam. Ambil rak-rak, tam-beri. Tambrik, mak ambil orang, kirman. Kat semua lagi. Ada apa tahu apa lebih. Bapak dicuri duit bank tu pun nama dolar tu. 100,000 dia bang. Budak-budak yang nama dia dapat sebulan 500, dia dapat 20. Firman dia bang. Saya tiba dengan Firman Muhammad. Saya seorang penasihat Firman Muhammad kepada pokok. Kenapa pokok? Pokok itu lain kami. Kami pengurusi jadi kata
Ketik pokok Malaysia, bukan di mana pokok Malaysia. Itu saya jadi penasihat, bukan penasihat Selangor. Itu saja dalam sono kan. Satu tu kan. Itu lah. Yang penting masyhur itu je. Tidak bang. Salah tu bang. Salah. Terus rezeki macam mana rezeki? Malu apa bos tu? Dia baca jabatan macam apa? Oh, bukan saya tergigit kan? Kalau dia rezeki dia ada lebih, tapi masya Allah tengok Melayu 80% semua pakai. Hanya 20% orang lain kita yang kena sama bawa cari kita menang doye. Oh, 20,000 beli servis. Dalam menjadi kami punya customer supaya sebulan 2,000, 3,000 je. Tak kenal tak apa, kenal makan tak habis. Macam bernilai bila. Nah, tak 20,000 dapat sebiji positif. Kan? Bos kira berat. Kes itu macam kes fitnah, kes cok dagang dan sebagainya, banyak benda lah. Kalau tak jadi kita punya customer, jadi kita punya klien, hari kes takkan ambil 1,000 dan kita cost lawyer kita dalam 18 orang. Duit dah start, kita dah ini 2 3 masa lagi. Pokok mana boleh kita settle menang. Jadi bila menang semua mana? Tak seri kita boleh kita letak use button sorry tak seri button kita pun bijak, dia pun bijak lah. Jawab kedai depan pergi button dia lebih. Daripada nak apa dia? Itu cerdik. Pintar tapi kena jujur lah. Buat kerja mesti marvelous, amazing networking. Ya, mesti boleh dapat bila semua tu kita buat. Abang Ustaz, kena ni kena saya maksud kira apa pihak di kita apa tak tahu. Itu bukan kerja mereka. Dia mau cari itu untuk sesuaikan mereka. Ini services. Okey, Yahudi itu kita kena bela. Karena services perkhidmatan. Tak salah. Tapi tak ada Yahudi macam kita. Nampak orang-orang bukan Yahudi pun tak apa-apa kalau kena berapa. Kita dengar sepedek sekarang di bawah YouTube Ustaz seorang Yahudi dan payah bapak ini orang ni hampir RBD ni aduh sono tak pasti bapak kita contoh dia kalau 28 50 tua umur begini ni baru sembang aku boleh cakap dia boleh bulan Maret tak main. Saya tidak ada bulan Maret di Selangor Malaysia. Saya tidak ada. Semua bulan saya makan masa sejam. Semua itu sebenarnya saya dulu. Tapi hati orang ada nanti berbeza bodoh dan tak apa. Okey. Dalam hadis dan sebuah hadis tersebut itu antara dia contohlah dalam Musnad Imam Ahmad disebut ala ukhbirukum bil mu'jizatin baca saja di video orang-orang kata mulai main panjang tak aku beritahu tak apa siapa orang yang beriman kan kalau di ayat mereka alladzina imakkanna fil ardi aqamus shalah wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar tentang orang beriman saja boleh buat. Hanya orang beriman saja yang pergi sembahyang. Dia kata, hanya aku tak sembahyang, aku tak beriman tak? Tak, memang tak beriman tak. Syarat-syarat iman dia lah kena laksana dalam Islam. Jawapan paling baik. Kan kalau adik tengok apa, pakcik ni tak beriman ni. Contohnya kan. Aku tak dapat hijab ni. Hanya aku tak main. Ya, Ustaz kata orang yang beriman hanya orang yang menegakkan dalam rukun Islam saja. Al-amalu bil arkan. Ma makna al-iman? Al-iman at-taqrir bil lisan wat-tasdiq bil qalb wal-amal bil jawarih atau wal-amal bil arkan. Iman ialah mengaku dengan lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secondly is tasdiq bil lisan bil qalb. Membenarkan yakin dengan hati kita Allah Iswan, Allah Rabbi, Muhammad Rasuli. Islam dini. Itu dengan kuat dengan hati ini. Yang ketiga wal ma'amalu bil arkan. Dengan tujuh bukti beramal dengan dua badan. Kalau kata bermakna takbir pun tak benar. Tak ma'ruf.
kawan sangat. Elok. Anak. Bukan saya nak mengasuh. Carilah orang beriman. Lepas tu nak beli makan kat kedai pun tengok siapa beriman. Kalau pakai tengok rambut pun aku pribadi tak ada beli. Tengok pakai jual kuih pau, tengok dia pun macam pau tengok. Ya bang, dia apa? Pokok nampak besar. Bahkan pokok rian. Dengan tengok dia pun ish. Tak jadi kuih pau ni. Siapa ni? Tak ada. If no choice, ada faham? Dan dapat berkat orang. Jadi tak ada juga. Tengok kita tengok pakai cantik bagus. Ambil ayam kat. Walaupun sakit tak apa. Kena didik kan. Waktu-waktu dia kata apa? Dia kata hang nega dia cukup pakai serenok sikit. Oh, apa itu dia? Orang tak mana. Tahu dia tahu tak mana. Kata tak mana. Mayang haram. Asal bersih kata kena semayang. Kena sikap banyak-banyak. Oh, dah mana. Lepas dia bertobat. Oh, dah mana. Risiko anak dia bukan kata kita. Nama hang pakai kaki apa pun semua tak mana. Bulan ni Dreamland, bulan depan Wonderland. Dulu kategori. Sewa, mahal nak mampu nak tidur sewa pula RM20. 5 tahun lebih bayar RM12,000. Tak jadi beli pula. Ya, tak bukan pasal kaki, pasal rezeki itu mai daripada Allah. Ya, kalau sebut lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u inasa dulu tidak dhukur sudah zawiju bil-Quran wa inasa akhirnya pada wa yaj'al man yasha'u aqima innahu alim qadir. Maksudnya Allah ni punya kerajaan langit dan bumi. Dia ikut suka Tuhan apa tak apa pun. Ya khuluqu ma yasha. Bahasa Kedah ni translate melantar ke Tuhan nak buat apa. Apa beli ada kata dalam bahasa mudah kami faham boleh. Ya khuluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Yang paling sakit jiwa kita. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. Kadang-kadang Allah bagi kita anak-anak jantan semua, perempuan semua. Ada orang anak-anak semua lagi. Kan? Ada orang anak laki pun ada, perempuan ada. Macam saya 5 laki, 2 perempuan, 7, batuk 9 tak jadi. Semua dia apa? Ugah mati dalam perut, ugah mati dalam perut. Yang paling sakit jiwa. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Paling sedih bila Allah jadikan kita mandul. Kahwin 15 tahun harap dapat apa? Buat macam mana? Lillahi mulku samawati wal ardh. Sama Allah katakan Imam. Baca tu ni. Qul kata Allah di mana? Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul kata ayat kan? Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadika al-khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, milik Allah lah segala kerajaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ikut suka Allah nak beri kat tempat-tempat, ikut suka Allah nak tarik ke tempat kerajaan. Ikut suka Allah nak muliakan siapa, ikut suka Allah nak jadi siapa. Sebab semua usaha dengan Allah. Selesai tak? Memang cakap macam main COVID-19 kan, COVID-70 kan melantak. Bila sebab Allah nak bagi kita apa yang jadi baik. Pusat orang rumah tangga, tolong-menolong yang orang Melayu, tolong warga. Mereka bergaduh, pecah dan semakin kita tak ada itu. Kita hormat politik.
boleh kita kadang-kadang kita buat nasi kat rumah kita kan, habis kita hantar tak boleh jaga blok-blok kan. Ustaz pada rumah Cina selama tu habis dia kan dengan dia ramai tu pakai dia seorang tapi dia ambil gambar tunjuk ke orang kan, bagi nak tunjuk dia buat beg kat orang suruh jadikan kan, tak salah tak apa ni blend dia pula. Kita harap supaya baik dia marah dia kan. Orang lain buat juga tapi tak tunjuk, tapi dia buat macam macam role orang suka semua kan. Tak mana baik. Kalau saya kalau ada kita buat juga, tapi kita tak banyak mana. Kita hantar bagi 4-5 orang dapat 2-3 ribu, hantar ke Kedah, hantar ke Bali, hantar ke Perak. Kita tak apalah. Buat zahir pun Allah bagi pahala. Buat apa orang pun tak apa juga. Tapi kerja Allah kan. Jangan marah-marah. Tapi bila orang datang, ya Syekh Imam Hasan Basri, kata, kami kahwinlah nama tak apa. Sifat banyak-banyak. Apa sifat membaik macam mana? Dia balik sifat, dia dapat anak. Kadang-kadang dia ikut tu. Mayang harap nak anak baik. Anak baik ni bukan maksud anak berjaya dapat semua lagi satu. Anak baik ni anak yang salat tak tinggal. Itu saya kata, naklah anak pintar ramai, hal jujur. Dah kali balik rumah tak boleh banyak mak pak betul kesima. Nikah pula dengan orang belakon dunia ni, orang kaya semua. Ya, nak balik kampung bilangan dusun tua, dusun pak, dusun nenek semua anak muda. Dia kata dengan hujan turun kotor. Abang baliklah ke abang, kita tak biasa lalu lupa. Pasal nanti tapi ini tak takut ini. Tak apalah kalau macam itu biar abang sama ni saja. Tapi sabar. Jadi mak ni mana sih orang mereka mama, orang sibuk dengan kerja. Bila dah kerja, dia dah tahu mak tahu nak dia update dalam status FB. Tapi dia makan yang bini dengan anak tak bukan mak makan sedap, tak ada mak Facebook. Nak beli siap mak kita kat kampung. Tentu hanya jadi bodoh kan. Makan tu semua orang. Makan sekian tahun, ambil selfie kan, ambil gambar. Semua budak batu dia, orang-orang pun yang bahasa itu ada balik. Jadi balik kita bukan semua kaya macam kita, besar. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Besar. Jadi balik tu anak belakang kita makan pun duduk kampung dekat Bali tu dia kata lah, dia kata mak tengok Pak Lu makan sedap. Orang Bali Muslim itu. Tengok kan mak Pak Lu makan sedap. Dia kata kita makan kan kita duit dia kata bagi. Pernah belah baju, belah kampung masih, belah ramah yang pakai ramah susah kan. Dia lulus malam tapi kalau kita di sini pun makan selesai pun yang tak utama nak dulu. Kapo. Tengok pak ayam mau makan sedap pakai atau tambah kita pun itu. Apa nama? Kau tak fikir mana kamu? Tengok aja. Orang yang kayu aku. Bunyi macam dengan banyak orang tu. Pak ya apa? Oh ya. Anak dia. Tak ada soalan. So, kita punya sendawa keluar dengan cakap. Sendawa keluar dengan beli. Kalau sendawa keluar dengan kadang-kadang saya pertama cakap kalau ambil kita ambil ya, saya nak beli gambar pun kan. Saya pun mau tu jadi. Aku nak makan itu sok jadi. Saya yang senang kami dua orang kalau saya nak dengan dia bawa kan. Ada jaga apa? Kita senang kalau kan. Kita rasa bahagia dengan makan. Tak ada bahagia bukan peluang berjalan. Duit banyak pun makan tak boleh buat apa. Bahagia. Duit banyak dekat ekor tu kalau ekor ni semua ekor dia. Jadi bebida dia kata Tuhan. Nampak gayanya. Tuhan kena banyak makan lah. Apa? Apa sebenarnya makan doktor? Tuhan yang makan nasi. Baiklah. Tuhan yang makan daging. Iya.
pakcik boleh makan hanya tebing karipak saja. Nah, duit banyak pun tebing karipak bang. Kalau olahraga tu semua tu boleh makan kulit kumpau kan, ingat tak sama dia. Nampak tak? Bahagia betapa ada orang kaya duduk apa nama ni, hospital mahal, satu bilik 1,000 lebih. Suite presiden room tu, osak cucu dia duduk bawah sini. Bilik besar, nurse jaga sentiasa. Bunyi loceng teropot, tak ada bunyi mana-mana. Bunyi ramai. Kita boleh kerajaan dalam tak patah apa sih? Ya. Boleh main yang ke depan. Kita masuk hospital ya Allah. Kita menemui kakak ya Allah. Sekarang bertemu. Nanti orang tu. Bila duduk penuh. Tidak apa, kita sisi. Boleh sebenarnya tak ni? Nanti saya dah 980 lebih tuan. Halo. Bagi kita 940 jam. Saya betul masuk. Sebelum jadi menteri ya, jadi latihan. Apa yang buat tadi? Bila dengar kan, hayya 'alas salat. Dia tanya, bahawa masa sihat dia tak turun sembahyang mau. Kadang-kadang Tuhan sengaja buat kan. Sakit sekali nampak dengan ini orang ada malaikat. Ini siapa itu dia bergerak. Duduk kursi. Hayya 'alas salat. Dia baru tanya. Ya, tapi pun ada bila pun nasihat. Semua tu berangkat saja. Kita dah main membantu ini. Sebab mama yang terpilih, hak sini doktor terpilih. Jangan bawa dia bawa pula. Apa tengok kami terpilih. Oh, boleh. Akhirnya bergaduh tak sudah. Bergaduh. Apa yang apa contoh? Apa yang tak suruh? Apalah dah gaduh. Putih itu orang baru. Satu mazhab tak surah, satu mazhab surah. Ketika kata, tak apa, sikit, nak baca cepat lah, habis surah, dia tenang. Dia kawan. Jelas tu aku, ada dengan aku. Betul kita, jangan. Tengok ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Jadi baca surah. Okay tak? Dulu menderita barang Jumaat, tak pernah dalam hidup kita diharamkan. Masa kasar haram, dilarang Jumaat. Pelik bang. Pelik. Di Perak sebenarnya semua surah di Jumaat. Nak jaga SOP. Imam mana bukan tahu khutbah pun. Tak sudah. Khutbah tunggu pada khutbah damak orang balik tu. Nampak tak? Oh, ini orang tengok. Dah Tuhan bagi tu dah. Jadi, negatif masa yang ada ujung bicara insya-Allah dan ambil apa Nabi kata siapa orang beriman ialah orang lain aman daripadanya kejahatannya terhadap harta benda dan tubuh badannya. Beriman maksud dia kalau imam tak ada, harta imam, anak imam, bini imam, kata imam aman daripada kejahatan kawan. Itu maksud dia mukmin. Lalu Nabi tengok tahu dah siapa orang Islam. Orang Islam ialah kata Nabi man saliman muslimun min lisani wa yadihi. Siapa orang Islam? Orang Islam ni selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Jadi harta benda aset aman. Islam selamat daripada jahat lidah tangan. Kan? Yang tiga pula Nabi ni siapa orang berhijrah? Man hajar al-khataya wa dhunub. Siapa yang berani tinggal benda-benda jahat, benda-benda dosa. Itu hijrah. Tak ada langsung cerita dalam ini. Hijrah ialah berpindah daripada negeri lama ke negeri faham. Hijrah ni setiap dah. Kata apa? Siapa hijrah? Nak dapat kata hijrah ialah dan mereka ialah
meninggalkan apa-apa yang bawa kepada kejahatan khotoya dan juga ada maksiat dan dunuk dosa-dosa. Sebenarnya ayat surah An-Nisa sama dah. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wallahu a'lam. Cukup ada itu. 9 minit, cantik nama orang. 9 minit. InsyaAllah jumpa lagi dia bicara dalam bahasa-bahasa macam ustaz ni awal-awal siapa ajar dia mungkin dia kata tak kita. Saya mengajar ustaz majlis saya ni sebenarnya jemaah ni boleh ikut ustaz. Jadi kalau saya boleh ceramah berumah sikit selalu standard tu mana-mana ustaz tu bagi saya sebiji bagi dia bagi tahu kata-kata penat dengan benda. Nah, jadi saya tak tahu apa langsung. Oh labang kita bergerak wallah tak tahu. Mana tahu siapa penuh ada kata yang malam ni. Memang tak terus sebiji. Lebih dan ketemu. Berkami maka kata istighfar. Alhamdulillah. Ada orang tegur saya tak langsung. Ada perancangan langsung. Saya tahu mana saya. Cuma kalau saya pada rasa juga pada muka. Anak jadi kerjanya dia panggil jemput di memang. Aku tak jemput, aku tobat aku tak jemput. Oh tak sabi subuh mau. Kalau mau aku saya minta maaf. Biar saya mati nanti biar terbentuk dengan apa yang saya boleh. InsyaAllah yang boleh datang daripada Allah yang menghadapi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asri inna bisada fi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi